Sejemput Yang Berhormat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub. Datuk Yang Dipertua, soalan saya yang keempat. Sila Imam Menteri. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat Yang Berhormat, sehingga Oktober 2010 terdapat 30 buah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang diletak di bawah program transformasi GLC atau GLCT yang diselia oleh Jabatan Kuasa Putrajaya bagi prestasi tinggi GLC. Daripada jumlah ini, 19 buah GLC terbesar tergolong di bawah kumpulan G20. Sejak bermulanya GLCT pada Mei 2004, rata-rata GLC khususnya di bawah kumpulan G20 telah berjaya mengukuhkan kedudukan keuangan serta meningkatkan kecekapan operasi masing-masing. Ini seterusnya memberi pelbagai manfaat kepada pemegang saham, pelanggan, pembekal, kaki tangan dan juga masyarakat. Secara ringkasnya, pencapaian GLC tersebut boleh dilihat. Pertamanya, pendapatan agregat G20 telah meningkat daripada 9.6 bilion pada tahun 2004 kepada 19.3 bilion pada tahun 2007. Walau bagaimanapun, ianya menyusut kepada 11.7 bilion pada tahun 2009 akibat kelembapan ekonomi ekoran krisis keuangan dunia. Kadar pemodalan pasaran G20 market cap pula telah meningkat daripada 159 bilion pada Mei 2004 kepada 273 bilion ringgit pada Disember 2009. Pada tahun keuangan 2009, GLC di bawah G20 secara kolektif telah menetapkan sejumlah 57 KPI utama sebagai sasaran, yang mana 47 merupakan KPI berkaitan keuangan dan 11 KPI berkaitan operasi. Dari segi pencapaian, 7 buah GLC telah mencapai kesemua KPI yang ditetapkan, manakala 10 buah GLC tidak mencapai beberapa KPI utama masing-masing. Daripada 57 KPI utama tersebut, GLC di bawah G20 telah mencapai 38 daripadanya, iaitu peratusan 67%, dan selebihnya tidak dicapai akibat sebahagiannya disebabkan kelembapan ekonomi dan krisis keuangan dunia pada tahun 2009. Terima kasih. Yang Amat Kubang Krian. Datuk Yang Dipertua, saya rasa dengan jawapan itu prestasi kita tidak begitu cemerlang. Saya rasa begitu kecewa dengan prestasi yang tidak berbaloi dengan beberapa insentif ataupun tanggungjawab kerajaan terhadap GLC ini. Soalan tambahan saya, apa yang berlaku pada MIMOS? Adakah MIMOS ini termasuk dalam G20 ataupun dia satu off budget agensi? Berapa banyak chips yang kita telah keluarkan yang berjenama, yang boleh bersaing paling tidak pun dengan Intel dan Texas Instruments? Berapa banyak kerugian jaring sebagai contoh? Jadi Siltara, Sdn Bhd, adakah ini semua memberikan keuntungan ataupun tersenarai dalam G20 yang disebutkan tadi? Dan baru-baru ini MAS kerugian 8 bilion dan Sam Dabi rugi hampir 3 bilion ringgit Malaysia. Jadi berdasarkan pada semua prestasi ini, saya ingin satu jawapan yang pasti. Sejauh manakah pengawalan kerajaan dan tindakan kerajaan dan hukuman keras kerajaan terhadap GLC yang tidak berkemampuan ini, yang hanya kalau mereka melakukan kerugian, akhirnya kerajaan yang akan bail out, seperti yang berlaku pada MAS sebelum daripada ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kalau kita lihat syarikat yang mempunyai pemilikan kerajaan, sama ada secara majoriti ataupun secara minoriti, jumlah syarikat
yang di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD ialah sebanyak 105 buah syarikat. Jadi memang banyaklah ya. Tadi yang dimasukkan 30 buah ini GRC yang diletak di bawah program transformasi, dan G20 ini adalah GRC yang besar-besar yang memainkan peranan penting untuk menggerakkan GRC secara keseluruhannya. Saya ingin menyebut sukar untuk saya bahas dengan Yang Berhormat bila Yang Berhormat kata kecewa, tak berjaya. Jadi secara umumnya payahlah ya. Tapi saya ingin menyebut tentang keuntungan ya, sebagai satu petunjuk biasanya tentang prestasi syarikat-syarikat. Kalau kita lihat kumpulan G20 ya, keuntungan yang terakhirlah sama ada tahun kewangan berakhir 2010 ataupun 2009 mengikut maklumat yang kita ada, kesemua 20 syarikat ini yang sebenarnya tinggal 19 sebab penggabungan ya antara Guthrie dan Sime Darby, walaupun nama G20 tapi sebenarnya syarikat dah tinggal 19. Daripada semua 20 ini atau 19 ini, semuanya mendapat keuntungan kecuali satu, iaitu Chemical Company of Malaysia yang mengalami kerugian pada akhir tahun 2009 sebanyak 5.8 juta. Yang lain-lainnya semua menunjukkan keuntungan. Contohnya Malayan Banking 3.8 bilion, CIMB Group 2.8 bilion dan seterusnya ya. Ini yang terakhirlah. Bahkan kalau ada yang diumumkan 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, mungkin itu lebih besar ya. Jadi kalau nak kata hampa kecewa ya, memang susahlah kita nak bahaskan. Saya harap Yang Berhormat tidaklah jenis orang yang kecewa selalu ya. Setiap kali kecewa. Saya nak sebut juga beberapa petunjuk ya, kejayaan GRC ini. Pihak umpamanya consumers, consumer emas, tadi Yang Berhormat kata emas rugi. Macam mana Yang Berhormat dapat emas rugi ni? Kalau dari segi di sini Malaysian Airlines System untung pada akhir tahun 2009 sebanyak 490 juta 90 juta. Dan Malaysia Airlines juga telah dipilih sebagai 5-star airline award dalam tahun 2009-2010 oleh Skytrax dan Asia's leading airline 2009 oleh World Travel Award. Pihak pembekal pula telah mendapat manfaat daripada pelbagai program vendor VDP. Sejak tahun 2004 ramai 130 buah vendor telah berjaya menamatkan program VDP dengan jayanya. Pada masa yang sama seramai 5,000 orang siswazah menganggur turut dilatih dan ditempatkan di pelbagai syarikat tempatan termasuk GRC. Program pertukaran pegawai kerajaan di GRC pula meningkatkan lagi hubungan kerjasama antara kaki tangan kerajaan dan GRC. Program pintar yang sehingga ini menyaksikan penyertaan 27 buah GRC yang telah memberi manfaat kepada kira-kira 103,500 orang murid sekolah di 207 buah sekolah seluruh negara. Dan juga program pembasmian kemiskinan Yayasan Sejahtera yang mensasarkan 1,000 buah keluarga. Jadi ini sebagai petunjuk-petunjuk bukan sahaja dari segi keuangan, prestasi keuangan, tetapi juga dari segi corporate social responsibility ya, yang keseluruhannya kalau 67% pencapaian KPI, saya rasa tidaklah membayangkan kegagalan seperti mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Amat Jasin.